Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat menyertai acara Peak Club Darts Open 2023. Para da'i berperanan menyampaikan dakwah secara berhikmah serta bijaksana memahami suasana dan keadaan. Sukandan mampu mewujudkan kesatuan dalam organisasi dan komuniti di negara ini. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Suara binti Pengiran Haji Saleh Berhaman pagi tadi berkenan berangkat menyertai acara Peak Club Darts Open 2023. Acara yang dianjurkan oleh Peak Club dengan kerjasama Persatuan Dart Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berlangsung di Peak Club Berakas. Juga berangkat menyertai acara tersebut anak anda Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntaqim, Ibni Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah. Acara dibahagikan kepada dua kategori, iaitu perseorangan lelaki dan perseorangan wanita yang disertai oleh lebih 30 orang. Peranan da'i dalam membentuk dan membina masyarakat yang harmoni penting ke arah menyampaikan dakwah yang berkesan. Kepentingan dakwah yang disampaikan adalah dakwah yang berimpang, memelihara keharmonian beragama sama ada dalam kalangan masyarakat Islam maupun masyarakat senegara yang antaranya tergolong rakyat dan penduduk yang bukan beragama Islam. Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama, menegaskan perkara itu pada Majlis Convocation Akademi Dakwah 4.0. Bertemakan Da'i Berimpak Membangun Masyarakat, majlis berlangsung pagi tadi di Dewan Auditorium Sekolah Al-Falah, Cawangan, Sungai Akar. Penyampaian dakwah hendaklah secara berhikmah, bijaksana, pertama memahami suasana dan keadaan secara al-mau'izatul hasanah, yakni menggunakan bahan-bahan yang berupa pengajaran, berupa peringatan yang baik-baiklah tentunya. Wajadilhum billati hiya ahsan, perbahasan, jidal, dialog dengan dalil-dalil yang boleh dipahami dan jelas. 43 peserta menerima sijil yang disampaikan oleh Menteri Hal Ehwal Agama. Juga diadakan penganugerahan kepada para da'i yang menonjol dalam 8 standard yang ditetapkan, antaranya kefahaman dan hafalan Al-Quran, akhlak, tarbiyah da'i dan aktiviti media secara individu, penganugerahan kumpulan terbaik muslimin dan muslimat, serta penganugerahan da'i aspirasi, anugerah da'i muslim dan da'iyah muslimah terbaik. Sepanjang program diadakan, para peserta dari pelbagai bidang pendidikan dan institusi berkongsi pengalaman dan strategi bagi membina impak positif dalam masyarakat. Dunia pada hari ini penuh dengan perkara luar biasa yang berlaku sehingga merasakan bahawa hampir berlakunya hari kiamat. Ini menunjukkan umat yang hidup di akhir zaman akan berdepan dengan pelbagai ujian, fitnah dan cubaan yang cukup mencabar. Perkara tersebut antara yang disampaikan di dalam tazkirah bertajuk Masa Itu Singkat semasa malam munajat kali ke-99 anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama. Tazkirah disampaikan oleh Awang Haji Muskrisman Safari bin Haji Mustafa, Pegawai Perkembangan Agama, Penolong Ketua Bahagian Penyebaran Dakwah Ceramah Pusat Dakwah Islamiah. Antara yang menyertainya Yang Berhormat Awang Muhammad Ali bin Tanjung, Ahli Majlis Mesyuarat Negara.
Malam munajat turut diimarahkan oleh Persatuan Saudara Baru Daerah Temburong Pesat, Nazir dan pegawai dari Jabatan Pengajian Islam, Jawatan Kuasa Takmir Masjid dan Jemaah Masjid Kampung Lumapas, Masjid Kampung Bengkurong, Masjid Kampung Salam Bigar dan Balai Ibadat Kampung Sibut, Temburong. Kata Al-Malik ke bawah pilih yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Yahsan Al-Bulqih Mu'azzaddin 24 jam satu hari. Seminggu. Program pendampingan masyarakat meningkatkan kesedaran mengenai impak negatif dari stigma terhadap mereka yang menyalahgunakan dadah. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Persatuan Basmi Dadah Negara Brunei Darussalam Basmida dengan kerjasama Biro Kawalan Narkotik dan Jabatan Daerah Tutong pagi tadi mengadakan program pendampingan masyarakat sempena Hari Antarabangsa menentang penyalahgunaan dan pengedaran dadah haram 2023. Majlis berlangsung di Dewan Seri Kenangan, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Hadir Datuk Peruka Muhammad Zalani bin Haji Ismail, Pengarah Biro Kawalan Narkotik. Juga hadir Awang Muhammad Sufian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Pengisian program ceramah bertajuk Masyarakat Didahulukan, Berhentikanlah Stigma dan Diskriminasi, Kuatkan Pencegahan. Program antara lain bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai impak negatif dari stigma dan diskriminasi terhadap mereka yang menyalahgunakan dadah dan terhadap ahli-ahli keluarga mereka. Juga diadakan pameran daripada Basmida, Biro Kawalan Narkotik dan Satu Kampung Satu Perodong dari Majlis Perundingan Kampung Daerah Tutong. Persatuan Pertiwi Cawangan Daerah Tutong menganjurkan pameran urusan rumah tangga sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-77 bagi daerah Tutong. Pameran diadakan di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah berkenaan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Pengiran Datin Hajah Norzana binti Pengiran Haji Rosli, isteri Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Acara yang menarik 270 penyertaan itu mempertandingkan 3 kategori iaitu masakan dan sayuran, kuih muih serta gubahan kraft tangan dan bunga hidup. Aktiviti seumpamanya menyediakan platform untuk mengetengahkan kemahiran dan kreativiti dalam bidang kulineri dan seni gubahan. Anugerah Penulis Asia Tenggara berjaya mengangkat karya penulis tanah air setaraf dengan penulis rantau dan sebagai pengiktirafan kepada penulis terkemuka ASEAN dalam bidang kesusasteraan. Baru-baru ini 3 penulis tanah air menerima Anugerah Penulis Asia Tenggara The Sea Right Award bagi tahun 2019, 2020 dan 2021 di Bangkok, Thailand. Awang Haji Bujang bin Awang Haji Mat Nur, yakni Bujang MN, lebih mengutamakan isi kandungan yang mempunyai pengajaran yang berkesan sekaligus memberi manfaat kepada pembacanya. Ini merupakan satu pengiktirafan dan penghargaan yang amat bermakna pada karya-karya yang telah saya hasilkan. Ia memberi kesan dan bersemangat terus-menerus menghasilkan karya yang bermutu. Manakala Dr. Haji Mursidi bin Haji Muhammad dengan nama pena Mursidi MH turut melibatkan diri dalam bidang muzik, lakonan dan pengarah drama serta memiliki prinsip tersendiri. Situasi kehidupan masyarakat pun boleh mempengaruhi saya untuk menghasilkan sesebuah karya. Anugerah ini sebenarnya adalah suatu galakan untuk saya terus menulis. Jadi saya tidak akan berhenti, saya terus menulis. Walaupun kalau dikira macam orang anu jualah, macam orang sukan stamina kuranglah sedikit tuah.
Sementara itu, anak Allahyarham Awang Haji Abdul Hamid bin Haji Taman dengan nama panel Salmi Mesra mengongsikan penglibatan ayahnya dalam bidang penulisan. Bagi beliau, impian atau harapan setiap penulis dalam pengetahuan berjalan sering untuknya. Saya bagi wakil daripada almarhum berterima kasih kepada semua yang terlibat, apalagi daripada penugerahan penulis Asia Tenggara The CU Award, dan juga semua kepada penyair-penyair dan sejak di antarabangsa ataupun maupun di Brunei Darussalam. Dua peserta Qari dan Qariah Negara akan memperdengarkan bacaan mereka malam ini pada Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa ke-63. Majlis berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia. Mereka ialah Haji Awang Muhammad Zulhafiz bin Awang Tengah dan Dayangku Fauziah Nadirah binti Pengiran Haji Jofri. Selaras dengan Akta Sukatan dan Timbangan 1983/151, Kementerian Kewangan dan Ekonomi melalui Unit Sukatan dan Timbangan SDT, Bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan akan meneruskan kerja pemeriksaan dan penelitian bacaan ketepatan ke atas alat sukatan jenis pam minyak di stesen minyak. Pemeriksaan yang bermula pukul 9 pagi hingga selesai dengan anggaran pelaksanaan sekitar 2 jam itu akan dijalankan ke atas stesen minyak syarikat PHA Bakar bin Jambul daerah Tutong esok 21 Ogos 2023. Kementerian Kesihatan mengadakan kempen 80 bilion langkah bersama sempena Majlis Pelancaran BN on the Move yang terbaru hari ini. Ia diadakan di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan semasa program Bandarku Ceria. Hadir yang berhormat Dr. Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Acara wakatan sejauh 6 km bermula dan berakhir di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin. Juga menyertai beberapa orang Menteri Kabinet. Turut diadakan pameran kesihatan dan teknologi daripada rakan-rakan usaha sama yang terlibat menjayakan acara BN on the Move. Sebagai kesinambungan dari inisiatif BN on the Move versi pertama yang dilancarkan pada 14 Ogos tahun lalu, Kementerian Kesihatan melancarkan BN on the Move yang terbaru. Kempen bermula bulan ini dan akan berakhir pada bulan Disember 2023. Berdasarkan kejayaan versi pertama, BN on the Move yang baharu ini diubah suai dengan meluaskan skop untuk meliputi pelbagai jenis kegiatan fizikal serta senaman untuk menarik orang ramai terus menggunakan aplikasi Brew Health. Ciri yang terbaru, kegiatan fizikal yang lain jualah dapat dikonsidernya orang, termasuk jual macam seperti berenang atau senaman atau futsal apa, jadinya dapat dimasukkanlah di dalam BN on the Move itu. BN on the Move juga menawarkan pengalaman pengguna yang dipertingkatkan dengan ciri tambahan seperti pertandingan berkumpulan dan sistem mata insentif. Rata-rata orang ramai memberikan respon yang positif terhadap inisiatif Kementerian Kesihatan ini. We at Imagine, we're very supportive of the initiatives by the Ministry of Health and the government in general. Today's event is actually quite important to us as well, as part of our corporate social responsibility. Pandangan saya sangat bagus lah. It's not everyone wants to be macam super active, macam berlari, cycling apa. So just to encourage people to walk saja. Looking forward to have an active lifestyle, which is good for all of us, for unity, for community, and for healthy lifestyle.
So there are a lot of benefits to be more physically active. Lot of health diseases can be prevented. Majlis Perundingan Kampung Penanjung menganjurkan acara perlombaan basikal Pantai Pengkalan Pinang Mountain Bike Challenge pagi tadi. Acara yang berlangsung di Pantai Persiaran Pengkalan Pinang, Kampung Penanjung, daerah Tutong itu adalah sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke Bawah Dulia Maha Mulia ke-77. Perlombaan yang mempertandingkan 3 kategori itu antara lain bertujuan untuk menggalakkan masyarakat mengamalkan cara hidup yang sihat selain untuk memperkenalkan Pantai Persiaran Pengkalan Pinang sebagai salah satu venue untuk aktiviti perlombaan basikal mountain bike. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Para peminat dan penggemar kikik hari ini berpeluang menyaksikan pertandingan kikik berpulut kebangsaan sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke Bawah Dulia Maha Mulia ke-77. Acara merupakan anjuran Majlis Perundingan Kampung Sungai Teraban, daerah Blyth dengan tim kikik Kuala Blyth. Lebih 120 orang menyertai pertandingan yang dibahagikan kepada 2 kategori ini. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Awang Hafizullah bin Awang Osman dari daerah Brunei dan Muara menjuarai pertandingan kikik berpulut. Para peserta dari daerah Brunei Muara juga menguasai 3 tempat teratas dalam kategori kikik tercantik. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Haji Ahmad Nizam bin Datuk Paduka Haji Ismail, Timbalan Setiausaha Tetap Perundangan Antarabangsa dan Penyelidikan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bersempena sambutan Jubli Perang, Penubuhan Sekolah Arab Temburong pagi tadi diadakan acara walkathon. Antara yang hadir, Awang Haji Syamsul bin Haji Omar, Pengarah Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Agama. Juga diadakan perasmian Taman Harba dan Kolam Ikan Sekolah Arab Temburong, penyampaian sumbangan kepada Pusat Bahagia Cawangan Daerah Temburong, serta penyampaian hadiah peraduan mewarna. Harapan pihak sekolah supaya semua pelajar yang sudah memasuki, yang berjaya memasuki Sekolah Arab Temburong ini akan terus kekal berada di persekolahan Arab. Satu kebaikanlah mungkin dalam pembelajaran ataupun di persekolahan Arab lebih banyak peluang sama ada di peringkat menengah atas atau karang mungkin boleh melanjutkan pelajaran ke mana-mana universiti. Kejohanan bola sepak AFF bawah 23 tahun. Skuad kebangsaan Brunei Darussalam bawah 23 tahun meneruskan saingan semalam menentang pasukan tuan rumah Thailand. Berlangsung di Stadium Rayong, Thailand, pasukan Brunei Darussalam ketinggalan 1-0 pada minit ke-15 menerusi jaringan Warrington Watcha Rapringgam. Selang 5 minit kemudian, Thailand menggandakan jaringan menerusi Patara Soi Malai. Thailand menjaringkan gol ketiga mereka pada minit ke-66 menerusi Chirapong Raksongkam dan kedudukan 3-0 kekal hingga ke whistle penamat. Liga Super Brunei. Satu perlawanan berlangsung semalam menyaksikan Bakers FC terikat seri 1 sama menentang Lone Bawang FC. Perlawanan berlangsung di Kompleks Sukan Brakas. Lone Bawang FC menjaringkan gol pembukaan pada minit ke-14 menerusi Muhammad Shah Azhar Abdullah.
Selang seminit kemudian, Bakers FC menyamakan kedudukan 1-1 menerusi jaringan Muhammad Nur Alifullah Haji Zaini. Kedudukan itu kekal hingga ke whistle penamat. Liga Futsal Brunei. Saingan Liga diteruskan semalam dengan 2 perlawanan menyaksikan Majlis Sukan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei MSABDB menang ke atas Street United sementara Kasuka Ar-Rauda menumpaskan GGISC. Dalam saingan antara Street United dan MSABDB menjaringkan 5 gol pada separuh masa pertama untuk mendahului 5-0. Bersambung di babak kedua, Street United menjaringkan gol tunggal. Namun MSABDB menambah 7 lagi gol menjadikan perlawanan berakhir 12-1. Sementara itu, dalam perlawanan kedua di tempat yang sama, Kasuka Ar-Rauda menang 7-2 ke atas GGISC.